Ketika dia bangun, dia fikir suamiku mau breakfast apa, nak pergi kerja, baju dah gosok belum. Anak-anak 4 orang nak pergi sekolah, baju mereka, jadual mereka gini. Tak sempat mereka tidur, tak sempat mereka duduk. Sebab tu tuan-tuan kalau perasan bawa bini dalam kereta, baru kita buka aircon jalan 5 minit, dia bunyi kerong. Itulah waktu dia istirahat. Jangan marah. Perjuangan mereka. Saya ada pengalaman bertemu dengan Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni seorang ulama Syria. Dia pernah datang ke Selangor, ya, dan saya sempat berlari-lari dengan kawan-kawan ni pergi kat tepi kereta. Ya, pergi kat tepi kereta tu minta nasihat dengan dia. Syekh bagi nasihat sikit kat kami, Syekh. Kami ni orang lara. Dia kata nasihat yang paling baik untuk kita semua adalah jadilah penunggu azan, bukan ditunggu oleh azan. 5 minit sebelum azan ni kita ready siap dah. Pakai baju, ambil wuduk, apa semua ready siap dah. Rumah kita dekat, jalan kaki tu elok sampai ya. Allahu Akbar. Jangan jadi manusia yang azan duk panggil hayya 'alas salah. Nantilah. Last kali dia hanya bagi waktunya kepada Allah, waktu-waktu yang berbaki. Salat zuhur, kasih salam zuhur, azan asar, 2 dalam 1. Macam follow me, ya, macam shampoo, semua 3 dalam 1. Ini adalah satu pendustaan dalam kehidupan manusia. Sedang kita sepatutnya teruja. Subuh nak pergi zuhur kan panjang ruangnya. Lamanya tak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba nak masuk zuhur, 10 minit sebelum tu kita teruja dan excited. Nak solat. Sepatutnya begitu. Tapi kita tengok, waktu dah nak masuk, tak sempat lah. Kalaulah kita meletakkan diri kita tak sempat kepada Allah, maka akan sia-sialah waktu untuk kita. Dia akan rasa tak tempat. Tapi kalau kita meletakkan Allah di tangga yang pertama, maka Allah akan memudahkan urusan yang lain. Tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Salihin, karangan Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Nawawi ni, tanya kameraman kita, dia ikut saya pergi merata-rata, last kali dia pun jadi ustaz. Dia pun baca kitab juga. Kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi mati umur 45, belajar, mengajar, tak dan menikah, mati. Kita menikah, mati tak dan belajar. Pelik. Imam Nawawi bawa beberapa hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini dia sangat memberi keampunan, sangat dalam macam-macam lah. Dia memberi keampunan, dia beri kemaafan dan sebagainya. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita, adakah waktu kita ini waktu yang dah nak habis? No. Kita masih ada masa. Sampai bila? Sampai nyawa sampai di gargarah, di halkum, ataupun matahari terbit daripada sebelah barat. Yang tu tak boleh. Maka digambarkan oleh ulama bahawa yang pertama, yang ketiga ni tolong jaga salat fardu. Yang perempuan tadi salat fardu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan, sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam hadis, tuan-tuan akan jumpa Nabi SAW salat di sebelah Aisyah. Aisyah buat apa masa tu? Tidur. Jadi orang perempuan kerjanya tidur. Yang tahajud jantan. Tapi yang heran, jantan tak bangun-bangun. Yang perempuan aja. Kenapa orang perempuan tak dibebankan dengan tahajud? Disebabkan mereka itu tidurnya lambat sebelum si jantan tidur. Mereka lambat, jantan dah tidur, anak-anak dah tidur, mereka belum tidur. Cek semua singki dah lap, sapu sampah selesai, sampah dah diikat, dibuang, kunci pintu berdebam begitu begini. Suami dah tidur, anak-anak dah tidur, kemudian baru dia tidur. Nak tidur, belum tidur, cari baygon, spray. Takut nyamuk kena anak-anak dengan suami. Suami patut mati 70, 50 mati. Kena racun baygon tiap-tiap malam. Ketika kita udah lena,
Kemudian dia datang, kita pun tak sedar. Dan ketika dia baru lena, anak kecil nangis. Siapa yang paling sabar ketika itu? Sang suami paling sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Isteri juga yang bangun. Udah ditepuk-tepuk, tukar pampers, hagis, dry, pet dan sebagainya. Dibasuh gitu gini, dah tepuk anak-anak tidur, suami masih tidur. Waduh, malam Jumaat suami cuit. Kita kan gitu. Malam lain wajib, malam Jumaat sunat, gitu. Jadi sepanjang hari isteri tak boleh menolak. Kan kita faham gitu. Nah, habis penat lagi. Esok dia tidur paling lambat, dia paling awal bangun. Ketika isteri bangun, isteri tak pernah fikir pasal diri dia sendiri. Kadang bangun rambutnya udah macam eliket. Besar rambutnya. Bangun dalam keadaan pakai baju kelawar. Baju kelawar tu koyak sampai ke pinggang. Tak jahit-jahit, tak sempat. Ketika dia bangun, dia fikir suamiku mau breakfast apa, nak pergi kerja, baju dah gosok belum. Anak-anak 4 orang nak pergi sekolah, baju mereka, jadual mereka gini. Tak sempat mereka tidur, tak sempat mereka duduk. Sebab tu tuan-tuan kalau perasan bawa bini dalam kereta, baru kita buka aircon jalan 5 minit, dia bunyi kerong. Itulah waktu dia istirahat. Jangan marah. Perjuangan mereka. Cuba lihat bagaimana Nabi SAW jatuh cinta dan menyayangi Khadijah binti Khuwailid. Punya dahsyat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi dengan rasa cemburu. Aku cemburu padamu ya Rasulullah. Selalu menyebut nama Khadijah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Sahih. Abah sangat ada pada orang tua tu. Udah mati. Dimakan ulat. Bahasa orang muda begitu. Kata Nabi SAW, pada ketika, kenapa aku jatuh cinta padanya dan tidak ada orang lain yang akan mengganti sebaiknya? Kerana pada ketika aku membawa risalah agama, orang lain tak nak beriman. Dia satu-satunya manusia. Manusia pertama dan perempuan pertama memeluk Islam. Ketika orang lain menjauhi aku, dia datang mendekat pada aku dan melahirkan 6 orang zuriat bagiku. Ketika orang lain enggak mau membantu aku dengan harta, tapi dia memberi seluruh hartanya kepada aku demi agama Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah kita kena sayang pada bini kita. Jaga sungguh-sungguh. Kenalkan mereka dengan Allah, dengan Rasul dan dengan Islam. Bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Dalam bab salat, tuan-tuan kalau tengok dalam video saya dalam YouTube, tuan-tuan akan nampak saya sangat menekankan dalam bab salat. Imam kita pun kita pernah mengaji, tapi mengaji serak jalan, dia pun berhenti tengok. Tok Imam berhenti. Okey, tak bukan berhenti sebab tak pejabat dah pindah ke? Masih ada situ pejabat. Ada lagi, okey. Dia mengaji, kita mengaji ni mengaji tambah-tambah bab solat ni memang kita kena jaga sungguh, sebab ibadah yang paling awal yang diangkat untuk dipersoal dekat akhirat nanti adalah as-salah. Takbir. Tangan letak dekat mana mengikut sunnah. Ada letak di bahagian depan bersama dengan bahu, ada letak bahagian tepi bersama dengan telinga. Yang hang capang macam ni sangat kenapa? Ikut sunnah. Ketika menyebut Allahu Akbar, sebutlah betul-betul Allahu Akbar. Al-Imam Nawawi mengatakan Allahu Akbar itu cuma 2 harakat. Allahu Akbar. Tambah-tambah kita ada mikrofon. Tak payah panjang. Allah. Tak payah. Ya. Hati-hati menyebut Allahu Akbar. Jangan baca Allahu Akbar. Adakah engkau Allah itu maha besar? Dia tanya pula Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga. Qiyam letaklah di atas dadamu sunnah, di atas tempat senakmu sunnah, di atas pusatmu juga sunnah, di bawah daripada pusat itu hadis tu dhaif. Semuanya di bahagian tengah dada, di bahagian kiri tak ada sunnah Nabi SAW. Ketika angkat takbir dan kemudian letak, jangan tinggal doa iftitah. Ustaz, sunat Ustaz. Akhirnya kita kata sunat.
Sunat buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa ustaz. Sampai ke mati tak ada apa-apa dia. Bukan. Cuba mengaji bagi hukum fiqah betul. Sunat buat dapat pahala, tinggal rugi. Kerana dia yang menampung perkara yang wajib. Tak payah baca panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai, habis. Hadis sahih Muslim. Tak mau baca yang tu. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Habis. Tak mau. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama bainal masyriqi wal maghrib. Kalau tak mau baca itu, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard ila akhir ayat. Ada 12 bacaan doa iftitah yang sahih. Yang kita baca yang panjang sehingga menyebabkan kita rasa berat. Tu kenapa? Tu sebab kita tak belajar. Tu je cerita dia. Baca Al-Fatihah biar betul. Ini elok je dah tua kita. Bismillah. Bisa betul milah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-bila yilak. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am. Kalaulah kita baca kerana kita tidak mampu selepas belajar, maka kita dapat pahala 2. Diampunkan dosa. Tapi kalau kita baca dengan salah kerana kita tak belajar, maka berdosalah kita kerana tak belajar. Itu usaha kita. Orang perempuan alhamdulillah bab mengaji Quran memang kuat. Tanya dia nun mati, jumpa nun mati, semua dia jawab. Ini irfa' haqiqi, dengung 2 harakat. Ini izhar syafawi, jangan dengung. Bila jumpa nun mati tak ada batu nisaan itu dengung. Bila jumpa nun mati ada batu nisaan, jangan dengung. Bila jumpa 69 dan 99 itu berbeza. Begitu begini. Tanya suami dia, bang, ni nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, belum jawab, dah mati. Ya. Allahu Akbar. Ni nilai dia. Kalaulah kita mengambil pengajaran, insya-Allah kita dapat. Allahu Akbar. Rukuk. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Riwayat Imam Al-Bukhari. Kan? Sami'allahu liman hamidah. Sampai tua kita baca salah. Kita baca Sami Allah. Sami, sin dengan mim, ain kita tinggal dan mulakan dengan huruf alif. Allah. Tak boleh. Dia kena guna huruf ain. Sami'allahu liman hamidah. Kita baca Rasulullah. Kan? Sami'allah, sami'allahu liman hamidah. Tapi kadang-kadang bila kita tak ambil peduli, itulah jadinya. Sami'allahu liman hamidah. Berhenti. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ustaz, macam mana saya boleh tak tahu? Hang tak pergi mengaji? Sujud Allahu Akbar, turun lutut dulu pun boleh, turun tangan dulu pun boleh, kepala dulu tak boleh. Tak ada masalah. Siapa nak turun tangan dulu, saya turun tangan dulu. Sebab hadisnya kalau mengikut mengaji hadis dia lebih tinggi. Tapi ada orang lain tak, dia kata tak, hadis tu dia punya tafsir macam lain. Turun lutut dulu, boleh. Hanya turun kepala aja macam tu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tempat sujud, kata Nabi, 2 tempat yang paling diberkati dan kemakbulan doanya. Perbanyakkanlah doa dalam sujudmu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ampuni aku zalim banyak buat dosa pada diriku. Ampuni aku ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun. Tu waktu kemakbulan doa. Satu lagi bila? Bila selepas baca tahiyat akhir sebelum bagi salam.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa Nabi baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Cabar diri kita, tengok umur kita 60 70, dah hafal ke belum? Sedangkan Nabi ajar ni 1400 tahun dulu lagi. Kan ini yang disuruh. Nabi minta, ya Allah, jauhi aku, lindungi aku daripada azab jahannam, daripada siksa kubur, daripada lalai dan fitnah dunia, daripada lalai dan fitnah mati, daripada kejahatan dajjal. Tapi kita punya doa lain. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Rumahku kecil, besarkanlah. Hartaku sikit, banyakkanlah. Biniku 1 empatkanlah. Tu doa ni pelik-pelik. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Tu ada kakak seorang, bukan kakak sinilah, tempat lain lah. Ustaz, ni nak tanya sikit ni, saya doa, ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Apa macam pandangan Ustaz? Saya kata tak payah. Akak ingat tak masa akak menikah berat 48 lah, 88 dah. Main mana rezeki tu? Tu kan? Main mana? Yang dia manusia, dia jadi tamak dan haloba apabila dia sibuk melihat dan merenung apa yang dia tiada, sehingga dia terlupa merenung apa yang dia dah ada. Tu sifat manusia. Kalau kita pergi belajar akhlak ataupun tasawuf, kita akan jumpa manusia memang macam tu. Dia tengok ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Yang ada, dia terlupa untuk bersyukur. Sehingga Nabi menyebut, siapa yang bersyukur pada sedikit nikmat dia lupa bersyukur, maka banyak lagi teruk dia akan terlupa. Dalam bab solat ni tolong jaga-jagalah. Kita sampai bab tahiyat, hang nak angkat tangan macam ni. Tak, tangan ni asyhadu an la ilaha illallah. Terus turun balik. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik. Mazhab Imam Hanafi. Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanbali, dia sebut Allah, asyhadu an la ilaha illallah, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun. Apa sahaja sebutan Allah diangkat dan dia turun. Imam Maliki, tok guru Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Imam Maliki, tuan-tuan. Jangan salah cepat hukum puak sangat. Depa ni puak-puak tu sesat. Rupanya dia yang bodoh. Nah, satu benda pelik dalam amalan orang bukan bererti dia salah, tapi kita bodoh. Ada sahabat kata, Ustaz, saya pergi ke R&R, solat ke R&R. Orang sebelah saya, orang belah kanan, orang sebelah saya ni tuan-tuan, dia Ustaz, bila dia solat ni dia angkat macam ni, dia angkat macam ni, angkat macam ni, macam ni. Saya apa, dia tanya, Ustaz, apa hukum dia buat macam ni? Hukum hang yang dosa. Pasal apa? Hang semayang dan tengok jari orang ni. Hukum hang yang dosa. Sedangkan paha hang sini, paha kiri dia belah sana, paha kanan dia. Takkan hang semayang duk tengok macam tu? Jahat manusia. Suka jatuh hukum pada orang. Tak padan dengan ilmu dan amal diri dia tu. Lepas tu manusia ni dia kena hati-hati. Kita kena belajar untuk menilai kebaikan yang sedang Allah bagi kepada kita.